Salam sejahtera cikgu-cikgu. Saya Cikgu Wong. Di sini hari ini saya ingin berkongsi dengan semua rakan guru bagaimana menyediakan soalan objektif untuk latihan murid ataupun untuk membuat penilaian. Even untuk membuat ujian pun boleh. Dan the special part here is cikgu-cikgu tidak perlu menanda and the marking is auto-generated. Sekarang kita tengok bagaimana nak start. So first cikgu kena pergi login Zipgrade. Okay, setelah cikgu dah daftar, dah login, dah register, and then you go to your main menu. So macam mana nak start? Sekarang kita tengok cikgu pergi ke quiz. Cikgu pergi ke quizzes. Okay, once cikgu dah klik quizzes, cikgu pergi ke new quiz. Okay, setelah cikgu klik new quiz, cikgu type nama soalan, nama kertas soalan cikgu. Contohnya sekarang saya nak buat, maybe saya nak buat ujian penilaian ataupun saya tekan maybe peperiksaan ataupun gerak gempur, whatever lah teacher, gerak gempur ekonomi, gerak gempur SPM 2021 ekonomi, contohnya ya. Lepas tu cikgu boleh decide answer sheet cikgu sama ada 20 soalan punya OMR form atau 50 atau 100. Sekiranya jumlah soalan cikgu ialah 40, maka cikgu kena pilih 50 question form. And this is the date of today. And then cikgu jangan lupa online open submission, cikgu klik. Ini jika cikgu sudah siap setting. Kalau tak mau siap pun tak apa. So you save quiz. After cikgu save quiz, cikgu akan dibawa ke paparan begini. Okay, next. What should you do now is cikgu pergi ke answer key. Cikgu tekan edit. Cikgu perlu key in dulu semua jawapan. Okay, contohnya cikgu ada 40 soalan, cikgu key in semua 40 soalan punya jawapan. Kalau ada 20, cikgu key in 20. So sekarang saya key in jawapan dulu. Ini contoh saja. Cikgu key in dulu. Saya bagi contoh. Okay, ini semua jawapan mungkin yang pernah saya key in. Kalau cikgu nak key in sendiri pun boleh. Berapa markah untuk satu soalan? Cikgu decide lah. Kalau nak satu soalan 2 markah, cikgu ubah slide di sini. Saya bagi contoh. Okay. Okey, sudah siap 40 soalan. Setelah cikgu siap key in jawapan, what should you do next is save key. Cikgu save key dulu ya. Setelah semua jawapan disimpan, okey. Cikgu pergi ke back to quiz. Cikgu boleh tengok jawapan sudah ada nanti. Dah ada dah 40 soalan cikgu. So apa yang cikgu perlu buat sekarang ialah you have to upload the questions. Macam mana nak upload the questions? Cikgu pergi ke view edit remoting testing option. Ini ya. Okay. Ini cikgu tak payah risaulah, saya pun tak guna ini. So now cikgu kena upload the questions. So cikgu boleh upload the questions now. Cikgu klik choose file. Okay. Jadi cikgu boleh pergilah ke mana-mana soalan yang cikgu nak pilih tu. Okay.
Contohnya cikgu sudah datang ke paparan ini, cikgu boleh pergi ke, kliklah soalan. Soalan itu pastikan mesti PDF lah. Okey, sudah. And then cikgu tekan upload selected file. Now they are generating the questions paper. Cikgu tunggu sekejap. Dah siap. Okey. Bagaimana? Cikgu boleh set masa. Biasanya satu set 40 minit tu cikgu boleh tentukan nak bagi 60 minit ataupun 1 jam 15 minit, up to you lah teacher. So kalau cikgu nak bagi masa lebih kepada murid, cikgu boleh klik sini edit lah. You can choose here. Kalau cikgu nak kekalkan 90 minit, maka 90 minit lah. Auto submit abandoned papers. Maksudnya, sekiranya once murid kita sudah klik kertas soalan nanti, dia akan ada tempoh masa 90 minit. Jika murid itu tidak dapat siap dalam tempoh masa 90 minit, paper akan auto submit walaupun tak siap. Ini ialah off. Jika cikgu nak fungsi ini, cikgu tekan change. Okay. Dia akan on. Maksudnya murid itu sharp 90 minutes, kalau tak siap, dia akan auto submit dan dia tak boleh jawab lagi. Okay. Ini jika cikgu ingin murid key in ID mereka. Biasanya saya tak gunalah. Okay. Dah siap semua. Lepas tu, sekarang kita boleh copy URL, copy the link, copy. Okay. Lepas tu, klik link ini and paste, klik ini, paste di WhatsApp murid-murid. Macam mana nak buat? Kita tengok Okay, ini ialah paparan setelah murid kita klik link yang kita telah share tadi. Jadi apabila murid berada di paparan ini, cikgu minta mereka type nama mereka. Nama saya Wong, jadi saya type Wong Yan Lee. Contohnya, ini biarkan, tak perlu. Lepas tu jangan lupa suruh murid-murid klik ini. Okay. Lepas tu scroll down, start quiz. So you will have 90 minutes to complete this quiz once you click below. So kita sekarang klik start jawab. Ini ialah paparan dia. Cikgu boleh tengok, ini ialah kertas soalan. Sebelah kanan itu kertas soalan. Ini muka surat pertama. Okay. And then ini nama murid. Nah, masa dia sedang berjalan. Sekarang tinggal masa 1 jam 29 minit. Okay. Jadi I can go to the next. Sebab ini muka surat pertama kan. Di next. Soalan 1, murid boleh baca soalan 1 tu apa and then dia jawab di sini. Saya bagi contoh saja. Soalan 2, apa jawapan? Klik. Soalan 3, jawapan apa? Klik. Okay, lepas tu next. Soalan 4, apa jawapan? Klik. Soalan 5, baca. Klik. Soalan 6, baca. Klik. Okay, next. Dan seterusnya. Okay, murid jawab. 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 Ini contoh ya, cikgu. Sampai habislah. Sampai the last pages. Okay, murid pun kliklah jawapan. Okay, 40. Siap. Apabila sudah siap jawab, murid-murid akan scroll sampai habis. Dia tekan review and submit to teacher. Tekan. Jadi, your answer sheet has not been submitted yet. Please review your responses below and press submit to teacher. Your teacher cannot view responses until they are submitted with the button at the bottom of this page. Jadi ini ialah jawapan yang telah murid key in. Dia boleh check. Ini biarkan sebab tak ada soalan. Kalau dia nak buat pembetulan, dia boleh go back to edit responses. Kalau tak nak, dia boleh submit to teacher. Tekan submit to teacher. Okay, jadi murid ini sudah siap. Dan ini merupakan jawapan yang dia telah klik tadi. Okay.
So, untuk paparan guru pula, apa yang cikgu akan nampak bila murid kita hantar. Ini dia. Ini ialah guru punya paparannya. I go back to my quizzes. Cikgu tekan ini. Okey. Jadi tadi saya sudah jawab kan? Jadi ada seorang murid sudah jawab, markahnya ialah 8. Okey, markahnya ialah 8. Jadi cikgu boleh pergi tengok murid ini punya jawapan macam mana. So view, ini bukan, kita kena pergi ke ini, quiz statistics. Cikgu boleh pergi PDF. Cikgu klik page for each paper. Okay, multiple PDF file. Okay, ini default is single. Okay, cikgu boleh klik lah semua. Okay, export. Setelah export, you can have a look. Open. Okay. Ini ialah paparan murid kita. Markah dia berapa? Okay. Ini yang salah, ini yang betul, yang hijau punya betul. Senang saja. And then cikgu boleh send lah kepada murid-murid kalau cikgu nak bagikan murid result mereka. Sekarang saya nak tunjukkan rekod murid dalam kelas saya supaya cikgu boleh nampak dengan lebih jelas ya. Saya balik ke saya punya quizzes. Ini ialah contoh murid saya punya jawapan. Nah, ini murid-murid saya yang sudah jawab. Dan ini markah mereka, cikgu. Ini markah mereka. Okay. Contohnya ini cikgu punya murid. After that, sama, cikgu save PDF. Okay. Export as PDF. Setelah cikgu export as PDF, cikgu nanti boleh save lah dalam any folder yang cikgu nak. Okay, so I click open. Ini dia, murid dia, Wong Mei Yi. Lepas tu Lim Yong Fong. Lepas tu Alvin. Macam ni, whole satu file. Jadi, sudah siap. Penandaan sudah siap. Dan dia ada siap bagi murid. Ini ialah jawapan yang betul. Cikgu tengok apa maksud ini. Ini ialah primary answer. This is the student answer. Primary answer maksudnya jawapan yang sebenar. Ini jawapan murid. Jadi murid itu dia dapat primary answer, jawapan yang sebenar ialah B. Murid pun jawab B, maka dia dapat 1 markah. Inilah contoh dia. Okay. Kebaikan satu lagi ialah apa? Dia siap buat analisis untuk kita. Okay, kita tengok Ini paparan yang asal tadi. Sekarang kita pergi tengok ini CSV. Ataupun kita pergi tengok ini item analysis. Cikgu boleh tengok berapa peratus murid yang dapat betul untuk soalan 1C. Ada 77.8% murid yang dapat betul. Okay, soalan 2 ada 94.4% murid yang dapat betul. And then untuk soalan 3 pula terdapat 50% murid yang dapat betul dan 28% jawab C, 17% jawab D, 6% jawab B dan seterusnya. Jadi di sini cikgu boleh nampaklah soalan mana yang murid boleh jawab dengan betul dan soalan mana yang murid dapat banyak salah. From here we can do some analysis item. Analisis soalan. Okay, kalau cikgu nak save, cikgu boleh save. Sekarang kita tengok kalau cikgu nak tengok murid anda apakah prestasi sebenar murid anda, cikgu boleh save as CSV. Okay, you can go to standard format.
Lepas tu cikgu akan dibawa ke Excel. Dia akan save di Excel cikgu. Cikgu open Excel cikgu. Disebabkan saya tidak key in nama murid lebih awal dan siapkan classroom untuk mereka. Kalau tidak, dia akan ada di sinilah dengan ID dia. Jadi saya tak buat ID kan. Jadi dia hanya ada murid yang pertama, kedua, ketiga, dia ikut urutan lah. Jadi murid ini dia dapat betul berapa? 43 betul, okay, 48 betul, 17 betul. Ini markah percentage mereka. Okay, ini markah percentage mereka. So cikgu boleh tengok dia akan buat analisis. Contohnya murid ini soalan 1 dia betul, soalan 2 dia betul, soalan 3 betul, soalan 4 betul, soalan 5 salah, soalan 6 salah. Ini ialah analisis item secara individu. Okay, tadi yang cikgu nampak ialah analisis item yang ikut soalan. Ini ialah analisis item ikut soalan. Soalan 12, berapa persen dapat betul dan berapa persen jawab C, berapa persen jawab B, dan seterusnya. I think this is very useful, teacher. I hope video ini boleh membantu cikgu. Okay, sekian itu saja daripada saya.